salam ukhuwah, salam kasih sayang, salam madani dan salam UiTM di hatiku kepada Puan Nadia Binti Rahmat selaku punya Presiden dan juga Founder from My Hope Hero serta rakan-rakan seperjuangan bagi subjek MKT 622 UiTM Kampus Pasir Gudang. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah karunia daripadanya dapat kita bertemu lagi sekali lagi dalam forum bertajuk Quality Education, iaitu Education and Youth is a Future Asset. Yang lebih kurang maksudnya pendidikan berkualiti iaitu pendidikan dan belia adalah aset masa hadapan. Dan pada malam ini kita akan fokuskan terhadap isu iaitu pelajar lepasan SPM kurang berminat sambung belajar. Mengapa? Kenapa? Dan ke mana destinasi dan serta hala tuju mereka? Serta apakah peranan yang boleh dimainkan oleh kerajaan serta NGO mungkin? Bersama saya Muhammad Jamilul Ikram bin Jamil Said sebagai moderator anda pada malam yang berbahagia ini. Dan pada itu juga suka untuk saya nyatakan bahawa forum kita pada malam ini kita cuba bincangkan secara langsung, secara online dalam tempoh mungkin 1 jam setengah. Boleh ya tuan dan puan-puan sekalian? Okey, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum dewasa ini masalah kurangnya minat untuk sambung belajar ke peringkat lebih tinggi dalam kalangan pelajar SPM, iaitu boleh dikatakan berada dalam tahap yang agak membimbangkan semua pihak. Menurut Menteri Pendidikan YB Fadilah Siddiq, seramai hampir 50% pelajar lepasan SPM tidak lagi berminat untuk sambung belajar. Sumber ini adalah daripada data sistem e-profile iaitu Kejaya Murid dan juga maklumat daripada Kementerian Sumber Manusia yang menyatakan lebih 300,000 orang pelajar lepasan SPM tidak mahu sambung belajar dan mereka banyak ataupun pihak yang menyatakan sedemikian dan mengundang kerisauan. Justru itu masalah ini perlu dilihat dari skop yang mungkin lebih besar dan mungkin perlu diselesaikan oleh semua pihak. Okey, pelajar-pelajar lepasan SPM ni juga mungkin kurang belajar. Kita perlu kupas mengapa. Persoalannya bagaimana pelajar-pelajar tersebut hendak mendapatkan pendidikan yang berkualiti sedangkan ramai di kalangan mereka yang tidak berminat langsung untuk sambung belajar. Persoalan-persoalan inilah adalah kunci utama forum kita yang kita gunakan sebagai satu isu yang perlu kita rungkaikan. Sebelum saya mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam bersama panel kita dan juga rakan-rakan, terlebih dahulu mari kita memperkenalkan dengan ahli panel kita pada hari ini iaitu Puan Nadia Rahmat yang merupakan pengasas dan juga Presiden My Hope Hero Malaysia. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar baik, alhamdulillah. Okay, Puan, terlebih dahulu kami semua ingin mengucapkan ribuan terima kasih Puan sekali lagi kerana sudi untuk bersama kami dalam forum pada malam ini. Okey, tanpa membuang masa saya, mungkin kita boleh serahkan kepada sahabat saya, Muhammad Jamalul Ikram, untuk bertanyakan beberapa isu dan juga persoalan berkaitan dengan kita punya forum ini. Silakan Ikram. Khabar Puan. Terima kasih studi sekali lagi bersama kami. Assalamualaikum. Adakah kawan-kawan sahabat-sahabat pun bersedia? Nombor saya. Saya pun nombor 3. Ya, baik. Jom tanpa buang masa dan sebelum saya menyimpan lebih jauh, soalan saya kepada Puan pada malam ini sebagai mukadimah, bagaimana Puan melihat pendidikan berkualiti? Sorry, siapa? Ha? Lampai. Lama kan? 2 tahun dah. Sorry, gangguan. Bagaimana Puan melihat pendidikan berkualiti ini boleh mengubah masa depan seseorang belia lah dari lepasan SPM ni? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Untuk kali ini kita perbincangan
secara santai lah, saya boleh kira kita santai saja. Betul. Forum mengenai education, which is saya rasa kita semua maklum, ini antara isu semasa yang sedang berlega-lega di social media. Dan saya suka dengan topik ni. Soalan tadi, bagaimana pendidikan berkualiti mampu mengubah masa depan kehidupan seseorang? Betul. Okey. Bagaimana pendidikan berkualiti mampu mengubah kehidupan seseorang? Kalau kita tengok pada keadaan semasa, yang kita tahu kita lebih banyak mempunyai influence daripada influencer-influencer untuk berjaya mengikut tangga ukur dengan mempunyai aset dan wang ringgit. Kalau kita tengok standard, dia akan tunjuk kereta, dia akan tunjuk rumah, dia akan tunjuk berapa duit cash yang dia ada dan sebagainya. Tapi secara logik akal kita lah sebagai manusia kan, benda tu sesuatu yang tidak lasting. Kita tahu pada aset pun, aset adalah benda yang depreciate, yang ada susut nilai. Kita tahu benda tu tidak akan lasting. Jadi pendidikan berkualiti ini memang ada bukti yang kukuh kalau kita compare kalau mungkinlah betul influencer itu berjaya dengan cara dia, mungkin tidak bagi kebanyakannya lah saya taklah nak katakan secara keseluruhan, tapi in general yang kita nampak influencer-influencer ni kebanyakan dia suka bangga yang dia tak ada SPM pun tapi dia boleh berjaya. Sedangkan kalau saya tak tahulah generation korang punya generation tahun berapa lahir? 2000 apa? Roughly Generasi Y, 1989 millennial. Oh, millennial. okay. Lebih kurang. So, kita agak rapat sikit. So the current generation ni dia lebih nampak dia nak benda yang lebih mudah. Macam kita punya generation dulu, dia lebih kepada macam kau kena belajar, kau kena belajar. Kita ada mindset yang mak bapak kita bersusah payah untuk make sure kau belajar. Sebab current generation kita ada satu, saya rasa kita dulu I think past 5-6 years ago kita ada satu generation yang macam ada satu viral ni macam mak bapak dia pun support untuk dia jadi influencer. So dia dah ada satu generation yang baru yang macam mak bapak pun support kau nak jadi apa benda kan. Tapi kita kalau nak jadi apa benda pun make sure benda tu ada quality. So berbalik kepada pendidikan berkualiti ni, kalau kita nak compare lah orang yang influencer berjaya dan orang yang betul-betul ada pendidikan ni yang berjaya juga, perbezaan kejayaan dia tu lebih ada perbezaan. Kejayaan dia orang tak ada perbezaan. Maksudnya kalau kita nak tengok influencer yang berjaya dan berpendidikan, saya ambil contoh ni lah, Khairul Aming je lah. You akan nampak beza dia dengan influencer yang lain. Ada perbezaan jurang yang sangat besar sebenarnya. Orang yang ada education ni, dia lebih educated untuk bercakap, dia lebih tahu fokus dia walaupun influencer dan dia tahu siapa target dia dan dia tidak akan berjaya seorang-seorang selalunya. Dia akan ajak dan ajar orang lain juga. Kalau dia boleh buat, maksudnya orang lain boleh buat lebih daripada dia. So macam influencer, dia cuma nampak macam dia ajak tu, tapi dia hanya fokus goal dia adalah sebenarnya pada diri sendiri saja kalau perasan. Sebab tu kejayaan yang ditunjuk tu adalah macam ini usaha aku, tapi sebenarnya dia tidaklah berusaha sangat. Kebanyakannya macam kalau kita boleh tengok kalau dulu macam MLM. So downline yang sebenarnya banyak bersusah payah. So beza orang yang ada quality dan tidak ada education dan tidak ada education. Quality kita boleh lihat melalui cara penyampaian, cara dia menguruskan perniagaan, cara dia berinteraksi. Ini antara benda-benda yang kita boleh make point bahawa education tu memang education berkualiti ni sangat penting dan ianya tidak terhad hanya untuk berjaya dan dapat wang je. Tak. Dia sebenarnya education ni kalau pembelajaran ni sebenarnya kalau kita boleh tengok
topik dia sangat luas. Dia bukan terhadap sekadar untuk kejar duit, sekadar untuk kita beli kereta. Dia sebenarnya banyak. Dia merangkumi bagaimana kita communicate dengan orang, bagaimana kita bercakap dengan orang. So selalunya kita boleh beza kalau orang tu bercakap macam, kalau bahasa pasar dia, orang ni kaki bual, orang ni kaki sembang je. Tapi sebab dia berkeyakinan, cara dia bercakap tu macam very macam attract orang aja. Ish, bagusnya dia ni. Tapi sebenarnya dia sembang kosong je. So kalau you tengok, kalau orang yang berjaya, orang yang ada education, dia lebih senyap, dia lebih mendengar, dan bila orang minta pandangan, dia akan bagi pandangan. Dia takkan kutuk orang tu, dia takkan gelakkan orang tu apa. Dia cuma okay. Dia basically dia lebih ada prinsip hormat sebab dia tahu orang ni pun ada hala tuju dia, tapi cara je berbeza. Jadi kita tahu orang tu intellectual atau tidak. Kita boleh bezakan lah. Kita boleh bezakan. Dia boleh tahu macam Kyrie Irving handle macam mana, macam influencer lain handle macam mana. So dalam forum ni kita boleh fikir quality education tu penting atau tidak. Okay, itu untuk soalan pertama. Okay, terima kasih Puan. Mhm. Okay, saya sedikit ulaslah apa yang saya catat, apa yang Okay. poin-poin tadi. Okay, Mhm. kita nampak hari ini belia ataupun orang muda lah, kita panggil orang muda, budak muda ni, dia menganggap kejayaan macam Puan katalah, tanda ukur dia kejayaan mesti ada kaya, mesti ada aset, mesti ada kereta besar, kereta sport kan. So itu sebagai dia punya tarikan. Dia nak berjaya tu tak perlu belajar, tapi perlu pandai, perlu buat duit, perlu pandai ceritalah macam mana nak cari duit. Tapi yang kita punya generasi ni, ibu bapa, kau belajar tinggi, jangan susah hati, jangan susah macam kami kan. Jangan jadi macam kami yang tak boleh nak belajar tinggi, tak ada peluang nak belajar. So bila kita generasi sekarang ni adalah sangat berbeza lah dengan influencer yang banyak, mungkin banyak tipu. Sebenarnya banyak juga pernah dia kata dengan buat ni dia boleh berjaya, freelance lah apa kan. Tapi kalau ikutkan susah, bukan semudah ABC untuk menjadi secepat sekelip mata dia boleh jadi kaya macam tu lah. Dan apa yang ruginya, generasi yang tidak mementingkan ilmu, untuk mencari ilmu yang berkualiti ni, dia orang akan kehilangan adab lah. Adab, bila dia orang tak ada adab, dia orang jarang nak dapat ilmu yang berkat, dan terus berjaya. Itulah saya boleh ulas sedikit daripada soalan pertama. Saya setuju. Soalan kedua pada Puan, apakah yang menyebabkan ramai di kalangan pelajar lepas S2 ini tidak mahu melanjutkan pelajaran mereka? Ini merupakan isu pokok yang menjadi permasalahan untuk kita bincangkan. Apa pendapat Puan? Mengikut pandangan Puan sebagai aktivis NGO yang selalu melibatkan dengan diri dengan masyarakat, mungkin lebih golongan belia pun, mungkin Puan pun banyak pengalaman. Yalah. Okay. Soalan kedua saya. Sebab saya ada share dekat Facebook, so saya tanya juga orang untuk kalau dia ada share ni. Okay. So berbalik pada soalan tu kan, apa punca-punca dan faktor-faktor menyebabkan kurangnya daya minat pelajar sekarang kan? Saya rasa zaman berubah. Bila zaman berubah kepada seiring dengan teknologi kan makin canggih. Sebenarnya kalau ikutkan secara generalnya, kalau negara makin canggih, zaman makin canggih, sepatutnya lebih hebatlah, manusia-manusia tu lebih berdaya saing dengan lebih sihat. Tapi ya, sebab kalau zaman dulu, kalau kita compare kepada zaman sebelum merdeka pun, kita rasa zaman yang canggih ni maksudnya lebih memudahkan urusan manusia kan. Tapi sebenarnya ia lebih memudaratkan. Saya rasa Einstein kot dulu pernah cakap pasal teknologi ni akan membuatkan manusia ni bodoh. Nanti kalau saya jumpa quotes tu saya tunjuk. So in a way benda tu betul tau sebenarnya. Buat kita malas. Buat kita malas. Jadi
secara terperincinya saya fokuskan pada satu benda which is social media lah. Social media ni kalau ikut zaman saya dulu kita hanya ada IRC, YM, dan lepas tu baru ada slowly ada Friendster, ada MySpace. Lepas tu apa lagi satu? And then baru start slowly ada Facebook dan sebagainya. Uh, ada quotes yang mengatakan teknologi makin canggih, tapi memang dia merapatkan orang yang kita dah lama tak berhubung, tetapi dia menjarakkan orang yang rapat dengan kita. Contohlah, mungkin saya ambil contoh suami isteri kan. Kalau dalam rumah tu masing-masing pegang phone. Sebenarnya presence tu lebih penting kan. Maksudnya keberadaan orang tu dengan kita berbual tu lebih penting instead of padahal sebelah-sebelah tapi main phone. Kan apa? Itu je dah ada jurang kat situ kan. Benda tu simple je sebenarnya. Kita tengok lah, tak ada benda pun dia stick kat sebelah. Tapi sebenarnya simple sebab it affects the emotions dan sebagainya. Masing-masing lah. Itu daripada segi relationship. Dan bila dia berkait untuk education dan especially anak-anak muda kan. You know, anak-anak muda, kita bila membesar ni, kita banyak curiosity. Bila contoh kita pergi sekolah, ada larangan dan peraturan yang kita kena buat. Contoh, dilarang merokok di dalam toilet. Tapi di situlah budak lelaki suka kumpul dalam toilet untuk merokok. Sebab apa? Sebab memang manusia tu dia suka break the rules. Dia tahu ada rules tu, tapi dia suka break the rules. Itu normal tau. And then, you know, kita budak-budak, kita memang suka. Kalau kita buat apa jadi? Kena denda ke? Kena sebat ke? Dia nak test tau tak? Okay. Bila dia suka cuba-cuba benda ni. Jadi bila ada benda-benda yang melibatkan social media ni pun dia nak mencubalah. So bila datangnya benda-benda yang start dengan content ni, yang especially bila dah ada video, I think sebelum ada TikTok lagi, ada what we call that, such as Bigo yang dulu macam dubbing and dancing ni semua dah ada dah dulu tapi tak hit sangat kan. Dia hit sekejap je. TikTok ni memang dia punya demographic quite high. So saya honestly saya sangat anti TikTok. Tapi orang macam janganlah sebab dia ikut kita punya demografik apa benda. Tapi still kalau you boleh what we call that, okay lah kalau kita cubalah minta kat TikTok. Banyak yang bermanfaat ke tak bermanfaat. Saya rasa banyak maruah ketamadunan manusia tu dipijak-pijak di dalam TikTok tu. Walaupun yang kita tak tutup aurat ni satu hal. Yang dah menutup aurat ni menari kat depan walaupun macam hanya gerak ni tapi macam you know, dia macam saya ada skeptical yang jenis macam okay, kau nak pakai purdah tapi kau berTikTok. Saya ada isu tu. Saya macam ada isu sebab kita dalam Islam kalau you nak berpurdah and then you macam nak expose lagi muka you. So saya ada isu tu macam, do you know what is your objective and what's the objective untuk you pakai niqab tu? Saya ada isu tu. So, bila dia rasa macam, kalau orang yang bertudung pun boleh menari, kenapa dia tak boleh? Kenapa dia tak boleh? So, kan saya kata, kita budak-budak, kita macam curious and kita nak bilang, kenapa dia boleh, kenapa aku tak boleh? Kenapa dia boleh merokok dalam toilet, kenapa aku tak boleh? So, dia nak cuba break the rules tu. So, bila saya anti dengan TikTok ni, saya rasa mudaratan daripada apa yang baik tu. So saya tahu influence di dalam social media ni yang membuatkan faktor-faktor yang belia-belia muda ni tak nak belajar. Sebab apa? Influence dalam social media ni macam saya katalah, tunjuk duit, tunjuk kemewahan, yang perkataan sekarang dia suka panggil flex kan. Flex itu, flex sini. Kalau boleh phone tetap hanya ada iPhone je, tak boleh phone lain. So macam kalau baju tu nak branded, tapi sebenarnya siapa nak pandang sebenarnya? Siapa nak pandang? Saya mungkin dulu saya fikir macam tu kot, tapi sebab bila kita makin dewasa kita pun fikir sebenarnya kita dress untuk siapa? Ada quotes Mat Salleh memanglah suka macam dress to impress, tapi macam
kalau kita fikir dengan betul, kita dress untuk siapa sebenarnya? Kita pakai untuk keselesaan, untuk menutup aurat, benda-benda macam tu. Tapi kalau you dress to impress, katakanlah dalam friend list you, berapa je yang tengok sebenarnya? Siapa yang and in fact, you just pakai yang graded punya je, orang tak tahu pun very originality dia kat mana kan. So, saya banyak nampak ini antara faktor lah, media sosial. And dia rasa easy money. Easy money tu benda yang dia rasa perlu, dia tak nak bersusah payah. Dia tak nak bersusah. Saya tak tahulah zaman sekarang masih ada atau tidak. Tapi zaman kita dulu habis SPM, orang semua berebut-rebut pergi kerja part time. Saya tak tahu zaman sekarang. Saya tak perasan. Saya tak perasan lah benda tu. Tapi saya rasa dulu habis je SPM, sementara nak tunggu result memang semua orang kerja part time, buat cari duit, lepak-lepak ke whatever lah. Tapi you tahu you akan kerja part time. Sekarang saya tak nampak that apa what we call that culture. Saya tak nampak. Saya tahu macam mungkin mak bapak orang yang senang. So macam dia just dapat duit. Sebab saya ada kawan yang memang mak bapak tak bagi kerja. Tapi memang dia memang betul-betul orang senang. Tapi dia tak simply duduk rumah tau. Dia pergi ambil kelas bahasa Spanish sebenarnya dekat UiTM. Sementara tunggu SPM punya result tu, ada join kelas part time Spanish class. So mungkin faktor-faktor tu, faktor maksudnya daripada environment, family support, walaupun macam kita family kaya tapi dia tahu macam I need to do something lah. Takkan dia nak waste of time macam duduk kat rumah, habiskan duit, pergi shopping ke apa benda kan. And saya juga rasa faktor sekitaran di mana macam saya duduk di bandar Shah Alam. Saya di dekat dengan Concord Hotel. So itu memang kawasan bandar betul. So kalau bukanlah bahagian lain tu tidak bandar, tetapi kita ada environment yang macam kalau orang rasa Section 9 tu memang orang rasa macam kawasan orang kaya, tapi sebenarnya biasa je. Tapi kalau kita masuk ke kawasan Section 18, 19, bahagian belah-belas ni insya-Allah, kita orang kita panggil budak seberang. So culture kat situ lain sebab kawasan tu kawasan rumah-rumah low cost. So pemikiran dia lain. Dan saya juga pernah bergaul dengan budak-budak rumah apa ni? Rumah dekat Detoral tu macam B40 lah. B40. So pemikiran dia lain. So saya macam wonder macam aku habis SPM macam ni. Jadi dia macam dia tahu nak pergi enjoy tapi duit tak ada. Dia macam aku kena enjoy ni. Macam kita okay, tak apa-apa aku pergi cari duit dulu nanti apa just set one kita pergi kan. Dia enjoy tapi duit tak ada. So dia nak easy money tu. Macam mana nak easy money tu? Macam kita we know that duit ni you kena berusaha baru dapat. You tak usaha, you tak kerja, tak dapat. Tapi dia tahu dia nak enjoy je. So persekitaran sebab dia rasa dia ikut kawan-kawan dia. So saya macam saya rasa itu antara faktor lah persekitaran dan kita punya current issue is social media lah. Social media paling berat because benda tu 24 hours. Benda tu tak boleh tak ada sekatan. Tak ada sekatan. Dan benda yang paling laju dan paling bahaya. Persekitaran ni kalau dia berubah maksudnya dia berpindah ke persekitaran yang lebih baik, lebih contohlah daripada yang kita kata budak seberang ni dia pindah ke kawasan kita orang, mungkin cara dia bercakap dan cara dia tengok kita berbicara, berkomunikasi mungkin dia akan mengubah. Sebab manusia ni dia ikut bentuk dan ikut keadaan. Bila macam ni dia akan cakap lebih diplomatik, cara dia bercakap lebih berilmiah. Sebab tu orang kata pilih kawan. Sebab kalau kawan kita ajak kita kebaikan, kita akan ada poin-poin kebaikan tu. Tapi kalau kita berkawan dengan kawan-kawan yang suka buat kejahatan, kita akan terikut-ikut untuk kejahatan. And it goes back to kita punya diri macam life is a choice. So kita yang perlu memilih kiri atau kanan, depan atau belakang, atas atau bawah. Right? So itu antara saya rasa itu antara faktor yang menjadi untuk keadaan sekarang.
Terima kasih Pan atas ulasan yang panjang dan poin sangat dapat lah Okay. kata media sosial. Okey, ni experience saya lah, saya mempunyai pelajar-pelajar yang ialah daripada generasi baru kan. Diorang tak ada Facebook. So diorang tak membaca. Diorang yang video, just Be a visual kan. scroll fast. Dia tak nak study, dia tak nak search dia detail, dia tak nak, dia orang nak terus ya. Apa yang nampak depan mata itulah dia orang akan, oh this macam ni nak gambarkan, maknanya macam makeup, dia akan terpengaruh secara direct from video dengan influencer kan, dengan teknologi yang kita ada tanpa sepadan, dan membuatkan kita ni lah macam Puan cakap, yang jauh tu makin dekat senang dihubung, tapi yang dekat akan berjauhan. Saya pun Betul. terkenal lah dengan anak saya baca buku dia tadi kan, apa hobi dia macam mana, cikgu dia ni tak tulis apa hobi dia, lepas tu tulis lah ayah suka main phone kan, itu maknanya dia nampak Ouch. ayah dia sentiasa dengan phone, so Betul. Visual dia kan visual dia akan yes, tengok. betul. So Betul. lah, Saya first day tengah memang apa anak saya 3 tahun saya dah macam aduh aku tahu ni aku tahu. dia memang Bahaya ni lah, bahaya. dia memang Itulah itulah cabaran kita cabaran. sebab kita pun walaupun generasi yang dah agak dah ketinggalan dengan generasi dengan teknologi, tapi kita pun bila pegang phone kita pun dah ikut kan, Betul. sikit-sikit lah. Kita terus ke soalan ketiga. Kita telah mendengar lah ulasan dan pandangan dari mengapa golongan lepas SPM ini kurang berminat dan tidak berminat langsung untuk sekolah belajar. Okey, bagaimana caranya untuk kita meningkatkan minat golongan belia tersebut untuk belajar ke peringkat lebih tinggi secara kita bicara soal pendidikan berkualiti. Hendak dapat ilmu yang berkualiti adalah perlu untuk meneruskan lagi pengajian. Betul tak, sahabat-sahabat kan? Apa pandangan Puan? Kita sedia maklumlah bahawa saudara Puan seorang influencer dan mungkin bagi macam mana sebagai founder, dan mungkin ada follower yang dalam golongan belia ni, mungkin ada dapatlah memberi tarikan untuk diorang untuk sambung belajar. Saya tadi saya tanya husband saya point kalau dia boleh jawab. Dia kata okay, dia jawab kita kena approach dengan beraktiviti kemasyarakatan. Contoh macam NGO lah basically kalau macam dia join volunteering ni. Sebab contoh bila dia join ni dia tahu dia nak buat sesuatu nanti, dia boleh tahu kat mana tahap ilmu yang dia ada. Contoh, contoh komunikasi. Bila dia tahu dia tak boleh berkomunikasi ketika melakukan sukarelawan, dia akan realise, oh aku kena banyak belajar lagi ni. Jadi saya rasa approach tu betul. Maksudnya dia tidak boleh lebih kepada teori. Dia lebih kepada praktikal. Baru dia nampak. Sebab tu macam kita bila dah masuk universiti, dah masuk alam pekerjaan, baru kita nampak oh benda-benda ni penting. So kita mungkin pandangan kami ni lebih kepada mengawalkan pendedahan praktikal tu. So that itu yang kita nampak lah. Tapi saya ada satu lagi yang ada orang komen, saya minta pandangan. Dia kata untuk tarik minat student untuk belajar sangat banyak, tapi saya nak pilih satu. Wajibkan semua untuk habiskan SPM. Siapa tamat SPM dengan grade gagal, automatik masukkan mereka latihan ala tentera di PLKN selama 9 bulan. Yang grade lulus pula bagi 6 bulan. Yang cemerlang 3 bulan. Mungkin cara ni akan berjaya insyaAllah. Mungkin. Itu pandangan dia. Mungkin macam ada related dengan PLKN. PLKN pun banyak which is practical punya part kan. So saya percaya mungkin saya bukan jenis yang smart student yang suka baca buku. Saya lebih suka di luar kelas. Mungkin benda tu pun related kot dengan saya. Saya rasa betul. Dan saya rasa bulan 10 ke bulan 11 lepas, saya pergi
alumni sekolah punya meeting dan saya jumpa dengan YDP PIBG bila di mana dia macam dia discuss dengan saya untuk adakan program sukarelawan bersama dengan sekolah, especially dengan unit pengawas, sebab biasanya pengawas kita orang ni dulu pergi camp pengawas gitu gini kan, tapi anak dia sendiri pengawas and anak dia dah malas nak pergi camp pengawas. So dia kata dia kena ada buat pembaharuan yang baru, which is nak tarik minat lah. Nak tarik minat. Sebab I think betul lah kot, macam alah asyik pergi camping je, gitu-gini balik dah. Dia dah boleh baca dah apa benda yang akan dibuat, aktiviti yang akan dilakukan. So mungkin dengan kita dedahkan pada sukarelawan ni, sebab saya itu forte saya, bidang saya. Jadi mungkin sedikit sebanyak menarik minat dia. After all, macam pengawas tu saya boleh relatekan dengan dunia sukarelawan because you akan membantu orang, you akan assist orang. Pengawas dia membantu hal ehwal sekolah kan, especially kepada pelajar-pelajar. So dia tidak berasa yang aku ada jawatan kat sekolah, korang kena hormat aku, tak. Tapi bila dia tahu dia pergi sukarelawan membantu orang dan sebagainya, dia ada sifat ihsan dan sifat rendah hati tu untuk rasa macam, oh aku ni bukan berpangkat, tapi sebenarnya aku ada tanggungjawab dan aku sebenarnya kena membantu orang. So saya rasa benda tu yang kita akan cuba bawa lah dengan dalam camp pengawas tu, tapi kita orang pun baru nak belum ada further discussion. Tapi saya rasa nampak lah. And then kita punya presiden alumni, dia adalah guru taekwondo rasanya ke guru silat macam tu lah, guru taekwondo. So saya punya senior tu dia guru taekwondo and dia dah berapa tahun, dah lama lah, maksudnya dah lama. And dia sendiri cakap perbezaan zaman tu, approach dia untuk mengajar pun berbeza. Kalau dulu memang kau latihan tak, yang ni bila zaman ni dia kena macam kena ada pujuk, kena ada macam berborak sikit apa benda. Macam saya sangat rapat dengan cikgu saya. So bila macam kalau saya jumpa macam budak-budak sekarang memang lain gila lah, dia macam lain lah. So macam kena ada sifat pujuk. So saya nampak lah cikgu-cikgu saya yang dulu jenis macam cikgu disiplin garang-garang ni, dia tak ada dah garang dia. Macam kita dulu memang garang, memang nampak cikgu tu dah tak ada. Yang ni zaman cikgu saya tu dah tak garang. So saya macam tak tahulah sebab dia dah aging ke apa benda kan. Tapi saya rasa pun salah satu sebab dia orang terpaksa ubah tu untuk approach budak-budak. Memang we can say that macam kita kena pujuk lah. Pujuk, kena belai apa benda. Tapi saya tak tahu how far benda tu akan lasting. Sebab saya rasa kita akan, sebab tak tahulah, saya nak explore benda ni tau, tapi saya macam jenis yang keras, macam aku tetap dengan cara lama. saya tak tahu. Tapi mungkinlah salah satu, macam saya cuma nampak baiklah join volunteering sebab saya tahu macam korang mesti akan enjoy and mungkin you akan belajar something. Saya macam tu je, very straightforward. Try to join volunteering and you akan being exposed macam-macam benda and tak banyak walaupun sikit, you can try to improve yourself. Improve yourself ni pembelajaran bukan setakat dalam buku, bukan setakat admat, sejarah dan sebagainya. You akan improve yourself ni belajar macam mana nak perbaiki diri. Itu pun belajar juga kan. Communication, macam mana aku nak berkomunikasi dengan lebih baik. Sebab apa? Bila ada presentation, you nak kena communicate depan orang ramai. So benda-benda ni saya rasa itulah pendedahan praktikal kot. Ijazah terbaik datangnya dari jalanan, betul. Saya ada satu quote yang saya simpan, bilik darjah yang besar adalah sebenarnya di luar. Maksudnya macam-macam you akan belajar kat luar. Macam-macam you nak belajar, kalau you nak belajar sejarah pun kat luar sebenarnya, geografi kat luar, matematik, komunikasi, jati diri, cara nak hormat orang, macam-macam lah kat luar kan. Cuma kita kena buka mata dan berlapang dada untuk kita accept yang kita ni tak pernah cukup ilmu kita dan kita tak pernah perfect, which is maksudnya kita kena memperbaiki dan kita perlu menambah ilmu. Kalau you tengok mufti dulu mufti wilayah dan juga menteri agama kita Dr. Zulkifli tu,
kalau you tengok jadual harian dia, dia ada dekat library dia yang penuh kitab-kitab. Dia kata everyday dia writing. Saya pun macam, kenapa kau writing? Dia write hadis, dia write apa benda, saya tak tahu lah. Tapi bila saya fikir balik, betul lah, kalau you nak jadi orang yang berilmu dan you benda tu lekat kat kepala, you kena keep on writing benda tu. And then dari situ dia bukukan pula apa pandangan dia, maksudnya supaya orang jadikan rujukan dengan lebih mudah. Contoh, saya ambil contoh dulu, saya tak tahu kalau kamu pernah terbaca dulu tahun 2016, 17, 16, 15, 16, saya pernah viral because saya naik train daripada KL ke Chiang Mai. Saya travel, naik train KL ke Chiang Mai. Masa tu orang ingat saya solo. Sebenarnya saya tak ada, saya ada member. Cuma kamera tu dekat saya je. Jadi, saya share the itinerary. Within one night, 20,000 shares. Tu tiba-tiba viral. Kat Vocat, bulan, lepas tu saya kena masuk TV panggil semua. Saya nampak kenapa orang, because orang komen kan, saya baca orang komen, dia orang suka cara saya share. Sebab cara saya share tu santai. And then bagi dia macam, information tu complete. Walaupun secara, jadi dia rasa macam, and saya juga pernah, ada kawan saya, dia parenting blogger. Dia pun santai. Saya suka baca dia punya. Sekarang dia dah siap tulis buku. Dah ada 4 buku kot. Senior saya. Nama dia Alzlil Rajiah. Dia banyak orang refer untuk jaga anak dan sebagainya lah. Untuk pendidikan anak-anak. So dia, cara dia pun santai. Memang kelakar. Jadi orang boleh terima benda tu. So saya rasa cara kita mungkin ada pelbagai gaya dan boleh orang accept untuk tarik minat orang. So saya kat situ pun saya macam fikir, orang suka macam ni kot. Tapi saya tak tahu, macam tadi siapa Jamilul Ikram cakap, current generation dia tak ada Facebook. Macam saya share tu kat Facebook, which is kalau dah complete itinerary tu sebenarnya you need to read. Saya nak share satu quotes yang saya jumpa, yang saya So saya nak share quotes ni. Memang saya kalau orang jenis budak-budak yang current generation buat hal ni, memang saya cakap satu je. Malaysian don't read. Ni masalah. Dia don't read. Contoh. Tengok je lah kalau artikel news keluar kan. Dia baca tajuk je. Dia tak klik untuk baca detail. Tahu-tahu dah komen dah kecau-kecau. Dia, padahal dia tak tahu yang headline tu memang suka catch the eyes untuk macam, tapi nak tahu more, you need to click and read more inside. So itu masalah kita tak baca. Saya sendiri pun, demi Allah, saya memang, saya suka beli buku, tapi saya tak habis baca pun. Saya mungkin ada trait bapak saya. Bapak saya memang rajin baca. Sampai sekarang dia baca. Walaupun kat Google. Rajin baca. Dulu dia rajin travel. So, every time travel, dia akan singgah dekat bookstore, kat airport, dia akan beli at least satu buku. So, bila saya pula travel, saya belikan pula buku untuk dia. Saya tahu buku-buku apa yang dia minat, apa benda. So, saya admire dia. Sekarang, that traits tu turun kepada adik saya yang lelaki dan adik saya yang perempuan. Memang membaca lah. Saya tak. In fact, among kawan-kawan saya yang ada 2 orang kawan baik saya ni, memang dia membaca. In fact, sekarang pakai yang apa tu? Macam iPad tu. Apa panggil? Lupa dah. And then, to that point. And which is saya macam, okay lah, I need to ada motivation sikit kan. Tapi memang lambat lah. Tapi saya ada banyak buku. Betul. Saya ada banyak buku. Sebab saya tahu macam buku-buku ni, sometimes it motivate me. Sometimes for me to add more knowledge on it. Tapi macam, itulah, doakanlah saya pun suka membaca. Tapi betul, daripada membaca ni, read anything lah. Read anything. Tapi current generation memang tak read. Saya pernah bawa saya punya volunteer yang umur 18 tahun ke 19 tahun pergi Syria. Tahun 2021 rasanya. Ke 22. Saya punya task untuk dia senang je. Saya kata, kau datang sini bukan jaga anak aku tau. Sebab saya bawa anak saya masa tu.
And so dia rasa macam dia hanya aku volunteer, okay nak tolong apa aku angkat barang. Tak, kau kena belajar apa benda aku tengah buat ni. Sebab sampai satu masa nanti kau kena handle. Aku tak nak handle dah. Aku dah tak nak ikut pergi mission dah. Kau kena handle. So dia tak faham lah, dia tak faham konsep tu. Okay. Sekarang ni masa tu balik saya kata tugas kau sekarang, so masa tu yang kita orang pergi macam betul-betul after they live out untuk pandemik untuk boleh keluar negara, tapi still ada macam dokumen banyak kena isi, dan masa tu dia pula dia COVID, dia balik dia kena COVID. Okay, sementara kau tengah COVID ni cuti seminggu 2 minggu kuarantin ni, saya kata kau baca buku ni. Saya bagi satu buku simple je English sebab dia kurang bagus English. Saya kata baca je. Ni ada dictionary, kalau tak faham perkataan, kau refer. Saya kata, tugas kau sekarang ni buat posting. Apa kau experience kau dekat Syria? So that kau tarik minat budak-budak bayar dia untuk join lah kan. Macam, bestnya, macam mana kau dapat peluang gitu, that kind of thing lah kan. Tapi benda tu sampai ke sudah tidak dilakukan. So saya sangat kecewa lah. Saya macam, sebab kita nak bantu sebenarnya. Kita bukan macam nak, so that budak join lagi, so that ada dana masuk. Tak. Saya punya point is, aku nak bantu kau ni one level up daripada kawan-kawan kau ni. Supaya kau boleh langkah lagi jauh. Tapi kalau kau, kan, life is a choice. Kalau kau choose untuk stay kat situ, kita boleh nak. Kalau tak boleh. Sebab ada orang memang rasa complacent kat situ. So kita tak boleh nak push. So itu antara isu ni lah. Yang kita tahu current generation yang saya rasa tenat. Sebab kata pendukung masa depan kan, tapi tak tahulah. Okay, harap menjawab. Okey, terima kasih. Okay, setelah kita lihatlah, kalau generasi saya tu, zaman saya sekolah menengah, saya aktif lah. Saya aktif, saya masuk GTML, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung. Kita ada beberapa lagi yang tukar tangga, belia tukar tangga. So, belia ni di hujung minggu dia, kita kena pergi catering. Maknanya dia macam banyak aktiviti yang praktikal, hands-on yang lebih jelas lah kalau kita nak compare dengan teori. Mungkin disebabkan datangnya kemajuan teknologi dan datangnya COVID pandemik tu menyebabkan pembelajaran pun kena secara online. Betul. So bila berubah landscape yes. akademik kita kan berubah. Betul saya setujulah. Tapi betul lah kalau saya kata kalau persekitaran tu pun betul juga antara benda yang memainkan peranan, which is macam contoh dalam family, saya rasa saya antara kalau adik-beradik saya yang bukanlah tak berjaya. Macam kita berjaya ni apa orang kata berbeza. Berjaya dengan cara yang berbeza. Sebab ukuran kejayaan tu bukan sebab duit. Contohlah macam saya ada adik lelaki saya kerja di Singapura. Dah lama, dah ada PR dah pun. So dia sangat proud because saya rasa dalam adik-adik dia antara orang yang bijak and dia tidak duduk di rumah. Maksudnya Form 1 dia dah masuk asrama, lepas tu dia matrix, lepas tu dia di USM. Dia punya major is fizik. Dulu dia nak jadi what we call that astronaut. So masa sebelum Syekh Muzaffar lagi dia nak jadi astronaut. Lepas tu tapi ni masalah Malaysian punya mindset ni. So bila macam motivator datang sekolah tanya nak jadi apa dah besar apa benda kan. So bila dia cakap astronaut ketika sebelum Syekh Muzaffar tu that motivator dictate dia tau. Macam bidang tu kat sini macam susah sikit lah, macam tak ada. Dia cakap macam tu. So adik saya down. And lepas Syekh Muzaffar terbang tu, ramai orang dah nak jadi astronaut and dah banyak macam akademik yang start open untuk pasal astronaut dan sebagainya. Adik saya dia dah macam menyampah. Dulu aku nak jadi, semua orang macam tak nampak. Sebab adik saya punya target is dia nak kerja kat NASA. Bayangkan sejauh itu. Kalau daripada sekolah rendah tu, kalau dia beli buku, mesti buku-buku tentang komet,
dia suka. Asteroid dia suka. So jadi bila dia tu dia ada target sampai nak kerja ke NASA. Bayangkan sekolah menengah dia target nak kerja ke NASA. Saya sekolah menengah tak fikir apa pun. Saya macam okay, minat account. Okay, aku hebat kat account tapi at the same time macam ayah saya try to push saya untuk jadi pilot. Sebab bapak saya pilot. Saya macam boleh ke? Tapi belajar macam tu je, fizik macam tu, maths macam tu, macam mampu ke kan? So bila adik saya tu dia dah macam lantak lah, tapi dia still belajar fizik, ilmu falak dan sebagainya. At the same time, dia jumpa satu minat baru, dia suka belajar bahasa. Masa asrama dia belajar bahasa Arab dan dia ada punya additional subject bahasa Jepun. And then masa dekat universiti dia belajar French. This French ni memang dia ambil sampai dia pergi exam dekat Jalan Semarak, kita orang pergi dekat satu tempat lupa. And sampai sekarang dia punya lifestyle dia memang akan dengar lagu French. Dia akan pergi France tahun 2 kali mungkin, 3 kali, macam balik kampung dah. Dia ada kawan-kawan kat sana and dia boleh cakap French. Dia boleh cakap French. Itu memang saya rasa dia memang hebat. Bayangkan dulu lepas dia habis USM, dia tak ada kerja masuk office biasa. Maksudnya related lah dengan bidang dia. Dia kerja kat mana? Dia kerja hotel Vistana. So bila jumpa hotel Vistana tu, jumpa turis dengan French, dia cakap French. Dia cakap French. So dia minat kat situ. Dia start kerja and then dia kerja banking institution. And then dia pindah ke Singapore because dia dapat offer dengan JP Morgan. JP Morgan, masa tu saya tak tahu apa benda dia punya jawatan. Saya tak ambil tahu lah adik-adik saya punya jawatan. Tapi saya rasa dia ada related dengan due diligence. Due diligence ni rupanya, saya tanya kawan saya, rupanya dia membaca polisi-polisi kontrak-kontrak company tau. Maksudnya dengan JP Morgan ni. Sebab dia rajin membaca. So, nampak tak? Dengan ilmu yang dia suka membaca tu, dia gunakan, dia add on kat situ. So dia cakap, ilmu ni sangat penting. Kalau you tahu, sebab kita tak tahu bila kita boleh guna benda tu. Sekarang dia dah resign daripada JP Morgan, dia baru je resign last year. Dan sekarang dengan Bank of America. So dia antara orang yang saya tahu macam, tapi target dia berbeza. So dia kata life goal orang ni lain tau. Kejayaan dia tu. Bagi dia, kejayaan dia kena kerja luar negara. Dia dapat. Tapi adakah cukup bagi dia? Lepas tu dia kata, dia macam, dia last year ke last 2 years dia travel pergi US. Dia memang every year dia akan travel lah. So bila dia travel US tu, dia rasa macam satu kebanggaan. Macam among family, among adik-beradik tak pernah sampai pun. Dia dah sampai. Tapi saya pula, aku tak teringin pun nak pergi US tu. Nampak tak? Kita punya objektif tu berbeza. Tapi kita envy dia dengan cara positif. Macam, dia ada target sebab daripada sekolah, dia memang ada that mindset yang aku nak keluar negara, aku nak kerja macam ni. I think masa saya dah form 5 ataupun dah masuk universiti, baru saya macam, okay, aku ni sebenarnya nak kerja apa? Apa aku habis nanti belajar, aku nak buat apa? So masa saya punya target tu, saya minat aviation, tapi saya tak nak buat piloting. Sebab saya tahu rasa macam, perempuan ke buat piloting? Saya pernah dapat offer DMIAT, aeronautical engineering, tapi saya reject. Saya ambil accounting juga. Sebab apa saya ambil accounting? Kalau saya minat aviation pun saya boleh duduk dalam industri tu buat accounting. So masa tu saya punya idol adalah Tony Fernandez. Sebab dia ada ACCA dan dia adalah aviation industry. Saya pernah interview dia sebab saya rasa saya kena jumpa orang macam ni. Tapi end up lain pula jadi dia. Begitulah. Macam adik saya lah, belajar fizik tapi end up satu. Tapi ilmu tu you akan bawa ke mana sahaja. Kat mana pun you end up. Sebab apa? Benda tu berguna. Macam maths, accounting. Saya guna dalam NGO. Lagi pula, any industry akan guna accounting. At least pun macam kalau saya berdahari saya ke nak songlat duit ke, at least saya tahu, ni macam salah aja kan. So macam, walaupun macam sebab dah lama tak praktis kan. Tapi macam sekarang saya ada hire accountant luar untuk handle. Walaupun kita ada background tu, tapi no, kita tahu, kita takkan boleh mampu untuk handle semua. Tapi cukup untuk ilmu macam
boleh ke aku buat withdraw macam ni, macam ni. So just untuk confirmation. Biar orang yang biar ada ilmu tu so that kita ada guideline lah, orang kata guideline. Tu macam guideline hidup lah tu, maksudnya kalau education tu memang guideline hidup lah, kan? Terima kasih Puan. Saya pun ada cerita lah macam Puan kalau envy adik-beradik punya achievement kan. Macam saya, kami adik-beradik macam masing-masing berlumba siapa nak belajar benda tinggi, siapa nak belajar benda tinggi. So kita okay, masing-masing orang ni dah ada masa jadi yang lain pula follow. Kita akan batu lojatan lah, biar kakak pergi dulu, jadi kakak berdua lah. So dia macam kita buat macam cabaran adik-beradik lah, kata kita kena sampai submit, kita sampai submit. So mungkin jadi dari segi situ pun boleh jadikan environment, family. Betul. Kita kena ada that. Itulah actually sebenarnya kita punya motivation yang paling dekat. Kita punya apa yang daya penolak kita untuk lebih maju ke depan kan, sebenarnya motivation yang ada di family. Sebab tu macam sebenarnya kita tahu mak bapak kita membebel pun, kau kena habiskan belajar, kau kena habis, nanti kau tahu kau nak senang, kau kena habiskan belajar. Memanglah time kecil kan kita ni macam alah pun dia belajar ni kan, sebab kau tak fikir the living expenses tu, kau tak payah fikir, kau cuma kena belajar je. Tapi kita tak nampak kan, bila dah you getting then you tahu. Sepatutnya lah kalau macam you nak influence budak-budak macam beli kasut branded ke apa benda kan, you tahulah macam beli kasut branded ni kan kena pakai duit. So macam mana you nak dapat duit? You kena kerja. Macam mana nak kerja? Kenalah ada education. Macam tu. So, kita tiga soalan terakhir. Sebelum soalan terakhir ni, lepas soalan terakhir kita akan buka 2 soalan lah untuk audiens mana-mana yang nak bertanya lah. Okay, boleh. Daripada pendapat pada hari ini, siapakah yang sebenarnya yang patut menggalas tanggungjawab utama bagi memastikan golongan pelajar-pelajar lepasan SPM atau belia-belia yang ada untuk meneruskan pelajaran mereka? Tanggungjawab kan. Saya ni bila age macam ni saya tak suka nak macam blame orang kan. Kita tahu setiap langkah kita, setiap keputusan kita adalah kita. Takkan dia macam ni lah. Kalau kat akhirat nantilah kita buat salah kan, kita nak ke tuduh mak bapak kita yang tak jaga kita, tak kenalkan kita dengan halal haram? Sanggup ke kita nak bagi tahu mak bapak kita tak ajar pun? Sanggup ke kita nak biarkan dia duduk kat dalam neraka? That kind of thing lah. Tu ekstrim sikit lah sebab dia melibatkan ketuhanan kan. Tapi secara logik dia lah, kita nak kesalahkan orang sedangkan kita tahu setiap perbuatan dan keputusan tu adalah kita. Sebab tu kalau macam kita nak buat apa benda pun kena consult. Sebab tu orang kata consult. Sebab tu bila orang nasihat, dengar. Bukan macam pekak kat telinga. Dan di setiap langkah yang salah itu akan ada contohlah. Bila mak bapak kata jangan merokok, tapi kau merokok. Contoh, jangan sampai aku nampak kau merokok, nanti aku sebat kau. Okay, dia merokoklah kat luar. Tapi bapak dia ternampak, balik kena sebat. Salah siapa? Tapi amaran dah bagi. And then saya suka ambil, saya ambil analogi lagi satu. Because saya suka baca kisah-kisah benar kan. Bila ini kisah perempuan yang terlanjur dan dia ada anak luar nikah. Dia takut nak bagi tahu mak bapak dia. Tapi daripada Q&A yang saya baca ni, orang ni dia kata, saya suka jawapan because benda tu reality. Dia kata, hadap je lah kalau kena marah. Sebab you tahu benda tu salah. And you expect ke kalau you dah terlanjur, you dah mengandung, you expect ke mak bapak tu akan macam, tak apalah, jangan buat apa-apa. You expect ke you akan dibelai? Tak. First thing first, memang you kena marah. Sebab apa? Dah dinasihat tapi tak dengar. Ni case dia berbalik pada the basic one. Kenapa kita suka break the rules? Ni akibat dia. Kau nak test akibat, test akibat. Inilah akibat dia. Akibat kau kena marah, kau kena sebat dan sebagainya. Tapi percayalah, lepas dah habis kemarahan tu,
mak bapak ni lah yang akan sanggup, walaupun kau dah conteng arang ke muka ke apa, sanggup jaga. Sanggup terima kau. Tak ada orang lain akan terima. Tak ada orang lain akan terima. So, first, kau tak boleh expect orang untuk belai. Kau expect, kau kena marah. Ini benda yang fact and reality yang you kena accept. So, ini budak-budak zaman sekarang yang I think dia tak boleh accept kena marah tu. No, logically, tak ada orang boleh belai kau. Tak ada orang boleh belai kau. Tak logik lah kalau mak bapak tu tak marah. Mungkin lah kalau dah kecewa sangat tu dia akan senyap lah. Tu I think that's the limit lah. Tapi mak bapak buruk macam mana pun dia akan accept you. But what if mak bapak buruk? Do you can accept that? This is the kind yang kita boleh pusing balik persoalan kat budak-budak. Because apa? Budak-budak ni macam always macam mak bapak aku salah, mak bapak aku salah, mak bapak aku salah. This is the kind generation yang akan soal. So, siapa yang bertanggungjawab? Mak bapak ke? Cikgu ke? Menteri? Masyarakat? Sebenarnya kalau nak ikutkan, kalau by generation, saya rasa cikgu-cikgu kita dah memberi lebih banyak. Macam saya lah, saya rapat dengan cikgu-cikgu saya. Yang tak mengajar saya pun saya rapat. Sedangkan subjek yang tak pernah saya skor, yang saya skor memang saya rapat lah. Yang tak skor pun saya rapat. So macam diorang tak ada nampak bias macam, budak ni dah teruk asal pula anak aku nak. Tak ada, dia tak ada memilih pun cikgu-cikgu ni. Sebab apa? Dia tahu murid tetap murid yang nak cari ilmu. Bila cakap pasal murid, hubungan murid dengan ni, current generation sangat biadab. Oh, adab, bab adab ni, ni yang menyebabkan, tak ada what we call that, tak ada keberkatan dan sebagainya. So, I think kalau I can relate that my life, saya tak belajar tinggi pun. And saya tak pernah cakap dengan budak-budak, tak payahlah belajar tinggi-tinggi, tak. Saya akan push, tolonglah kau belajar lebih tinggi. Sebab apa? Once you have that urge untuk belajar lebih tinggi, you can do better than me. Sebab saya pun kalau boleh, saya nak rewind, saya nak do better. Sekarang ni pun, saya macam fikir, I think I cannot be complacent. Oh, aku dah ada NGO, aku ada ni. No. Sebab it's always like, every year, kita mesti ada, what's next? My Hero dah 5 tahun. My Hero dah 6 tahun. What's next? So kalau saya setakat tunggu, okay, tak apa, tak ada mission sangat, tak ada program sangat, tak boleh. So sebab tu daripada last year, saya dah macam start fikir, should I continue study? Saya dah fikir tu. Saya macam tengok online, saya macam fikir nak pergi dekat Geneva, mostly tempat volunteer kan. Macam tapi bila saya fikir nak ke sana, nak kena bawa family, ada cost dan sebagainya. So kita kena tengok alternatively and mana yang lebih mudah. So itu semua because of ilmu. Sebab kita tahu kita nak buat penambahbaikan. Kalau saya run benda ni without ilmu, tak guna. Bukannya saya boleh set up terus macam no, because saya dah rasa okay, experience is ilmu. Saya dah ada experience and then bila dah set up tu bukan stop kat situ. Macam mana kita nak buat? Contoh kita baru tadi ambil boat. Okay, husband saya rescue boat dia. Kita baru upgrade. Kenapa kena upgrade? So last time kita punya boat is boat mancing. Sekarang kita memang ambil spec yang memang for rescue. And husband saya, dia pun macam tu. Dia belajar by experience. Kenapa tak boleh boat macam ni? Kenapa tak boleh boat macam ni? Kenapa tak boleh boat macam ni? Okay, kenapa engine tak boleh macam ni? Kenapa tak boleh engine macam ni? You kena tengok juga. Kenapa boat bomber tak boleh turun? Dia pakai boat fiber. Kalau dekat dalam bandar, tak boleh, tak muat. Engine dia engine besar. So sebab tu NGO ni as a supporter yang assist diorang. Sebab tu bila masa dia pergi last time recently dekat Kota Tinggi, kita lapor diri, polis, okay pakai boat korang lah. Bawa dia gerak. So, itu semua ilmu. Itu ilmu. Ni kita panggil ilmu di lapangan. Lain. Tapi still ilmu. Still ilmu. Kalau saya nak katakan masalah generation, ada je generation cikgu-cikgu yang suka ber-TikTok kan. You tengoklah cikgu-cikgu kan. Tapi ada yang TikTok memang suka berjoget pada, suka memang untuk konten pada, suka memang bagi ilmu pun ada. Tapi by generation. Memang ada jenis cikgu yang macam, alah aku terpaksa jadi cikgu sebab dah tak ada kerja lain and memang sekadar untuk gaji. Dia tak ada passion. Yes, tak ada passion. This is the thing. Tapi segelintir je lah. Most of cikgu-cikgu
Ni. Dan saya juga mungkin kalau nak kata salah government by syllabus lah. Saya rasa syllabus yang sangat berat dan tidak masuk akal. Apa lagi? Tak tahulah. Tapi recently saya ada baca satu sharing daripada, saya rasa this guy dia duduk dekat Finland because wife dia further study kat sana. No. Yeah, further study, PhD kat sana. So dia ada macam kerja part time sebab dia follow wife. So dia cerita anak-anak dia punya syllabus sekolah tau kat Finland. Oh, saya baru bincang dengan bapak saya 2 hari lepas. Saya kata, best lah. Sebab secara logik dia cerita dia kata, sekolah anak dia tak ada hari sukan, tak ada co-curriculum. Kalau siapa nak sekolah sukan, maksudnya nak jadi macam professional kan, you join club. Contoh macam nak jadi professional footballer, you join club football terus. Tapi mungkin you akan, kalau dari segi akademik, you akan homeschool ke macam tu. Dia tidak ketinggalan lah. Tapi by professional, you akan fokus lah betul. Saya cakap, betul juga. And then tak ada co-curriculum. Betul juga. Sebenarnya apa co-curriculum ni sebenarnya buat apa sebenarnya? Sebab kalau macam sukan, I think masih boleh acceptable lah. Sebab kalau di Australia, saya pernah pergi weekend, dia macam ada family time yang macam, pergi support anak-anak punya sukan. Tapi dia macam weekly punya sukan. Biasa je. Tak adalah macam kita ada sampai peringkat negeri. Ada juga macam dekat US tu ada sampai state, district punya competition. Tapi tak macam membebankan macam kat Malaysia ni macam teruk sangat sih rasa. Macam kita fikir kan macam kenapa terlampau padat sangat macam aktiviti ni. Sebab tu sampai cikgu-cikgu pun saya rasa very stress. Sebab semua benda dia kena buat. And then dia kata dia orang tak ada WhatsApp. Because adalah WhatsApp tapi memang tak guna langsung dia kata. Sebab dia kata dekat government Finland ada satu macam sistem dalam macam apps sekolah. So anything laporan kat situ. Maksudnya pukul berapa anak dia sampai balik, kalau anak dia buat nakal ke pukul orang ke ponteng. So saya rasa macam menariknya sekolah. Saya nampak tak ada bebanan. And then macam exam macam mana dia kata? Exam basically memang macam secara mengejut. Tapi dia takkan reveal that macam okay, you got this marks, tak ada. Dia kata dia macam kalau tanya ada lah. Kalau tak tanya dia tak bagi tahu. So by system lah. Sistem kita sebenarnya saya tak tahu kenapa kementerian macam makin lama makin susah. Macam in fact I think budak darjah 2 ke darjah 3 dah disoal mengenai mata wang negara. So saya rasa macam heavynya. Macam saya pun tak tahu. Saya pun macam risau-risau kan nanti anak dah sekolah macam aku pun tak tahu nak jawab apa. That kind of thing. So macam risau lah. And then saya pun ada kawan-kawan anak-anak yang dah sekolah yang memang dia kata dalam group WhatsApp tu dengan ni mindset mak bapak yang macam orang dah bagi info, dia pergi tanya balik. So saya macam, aku nak hadap benda ni ke? Yes, dia kata memang. Dia tak ada macam orang, ada macam, and then tak tahu lah, I don't get it. Macam kenapa mak bapak yang jenis macam orang everything nak spoon feed you, and then you rasa you seorang ke? Ada macam maybe 30 lagi student and parents kat dalam tu. So I don't know mindset Malaysia. Negara kita mungkin makin maju tapi tak tahulah. Ini kot efek the young generation yang tak nak ada education. This is the effect kot. Inilah efek-efek mak bapak. And then yalah, we are growing and then this is the future lah. Are we going to have this kind of future leaders yang tak ada education? Yang akan buat statement politician yang merepek-repek? Wallahualam. Nauzubillah. Untuk soalan saya dah habis. Saya serahkan semula kepada Ike. Okay, Alhamdulillah. Begitu hebat sekali wawancara yang dilontarkan oleh Puan Nadia Rahmat sebentar tadi. Terima kasih Puan. So mungkin kita boleh open untuk soalan bagi hadirin yang hadir pada malam ni. Saya mungkin boleh silakan Encik Zahiruddin. Ada soalan ke? Saya Puan Kim.
Ya betul. Assalamualaikum Puan Nadia. Very Waalaikumsalam. inspiring punya perkongsian lah. Okay. Cuma saya ada Alhamdulillah. soalan lah sebagai seorang ibu bapa yang ada anak sekolah ni kan. Apa yang kita patut buat lah dengan macam tadi Puan cakap silibus yang macam ni. So macam ni kita nak promote ni, kita nak encourage anak-anak kita ni. So, yang silibus yang kita rasa kita tak boleh catch up tapi kita nak suruh anak kita ni bawa silibus tu. Contohnya. Ada nasihat tak? Saya rasa saya akan balik kepada jawapan by doing practical kot. Kalau saya boleh, sebab saya tak ada anak yang sekolah betul lagi kan. Sebab saya masih anak yang play school, boleh kata that age punya play school. Saya rasa maybe by play, I do not know. Mungkin it's practical lah. I do not know how you gonna do it, tapi it's by practical punya method. Macam kalau mata wang tu, maybe you have to show the real notes kot. So, sebab soalan mata wang tu, kelakar tau. Dia keluar mata wang Cambodia real tau. Sedangkan dekat Cambodia pakai duit dolar tau. Sebab real tu terlampau rendah. So, saya pun tak faham macam mana dia boleh keluarkan soalan tu. Tapi tak tahulah sebab kita belum melalui fasa anak-anak yang sampai ke tahap soalan mata wang negara tu. Tapi saya haraplah ada soalan yang ada mak bapak yang power untuk jawab benda tu nanti. So, and saya serius, saya mengharap perubahan daripada Kementerian Pelajaran. Walaupun macam orang kata semua okey, tapi sebab saya rapat dengan cikgu-cikgu, so saya tahu cikgu-cikgu saya basically akan share dengan saya sikit sebanyak macam how stressed they are dengan adab murid-murid, mata pelajaran apatah lagi kan. So dengan kerja it's quite stress. Saya pun tak tahu, saya tengok pun saya stress. Macam ada je benda tak settle. Lepas tu nak key in data masuk dalam sistem, which is sistem pula lembab. You know that kind of thing. Dia kena masuk set up sistem pun dalam 3-4 pagi. So saya tak tahu, mungkin inilah dilema pembelajaran dan akademik di Malaysia sekarang ni, which is besar, skop dia sangat besar, daripada student, cikgu-cikgu, mak bapak, influencer, banyak. So nak tackle tu, I think the previous prime minister, the previous minister untuk KPM masa tu ada try to do, which is kebanyakan cikgu-cikgu sukalah dengan method dia, tapi itulah dia sekejap je. So kita tengoklah apa pembaharuan untuk tahun 2024 ni. Diorang dah nak habis sekolah penggal akhir ni, lagi 2 minggu ni. Tengoklah, tengok the new penggal macam mana, ada tak pembaharuan. Saya hope dapat menjawab soalan Cik Zahiruddin. Walaupun saya tak serius, saya tak tahu. Sebab saya pun belum menghadapi benda tu. Okey Puan, terima kasih. Jawab Puan. Okey, terima kasih Cik Zahiruddin untuk soalannya. So next soalan saya open kepada Encik Haris. Encik Haris boleh bertanyakan soalan? Okay, Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Ini kali kedua kita jumpa Ya. Daripada saya tengok saya ni nak kata macam ni cakap hampir setiap hari bermain dengan media sosial TikTok ni. Saya boleh kata begitulah. Kan? Dan bila saya nak tahu adakah benda ni Puan setuju ataupun tidak. Budak-budak zaman sekarang dia akan terinfluence dari daripada influencer yang ada dekat TikTok tu lah, sama ada yang buruk ataupun yang baik. Contoh macam kalau ada yang follow jenis orang ni gaming, contoh yang kita ada yang terkenal tu Solos. Jadi apa yang dia buat tu actually influence budak-budak ni punya pemikiran. Jadi bila yang tak baik ni, contoh macam ada setengah tu yang jenis lah tunjuk duit, tunjuk kemewahan dia, apa semua. Contoh macam tiba-tiba macam yang diorang minta share ramai-ramai diorang punya live ni, kemudian dia akan buat cambutan bertuah, orang katanya. Kan biasa kan famous macam tu kan. Jadi macam budak-budak ni duk pakai share kan, nak motor, nak apa. Jadi benda tu nampak macam
uh, ni ada motor ni, dapat motor boleh jual. Yes. Dapat Yes. PTS, PTS yes, dapat boleh jual. Jadi diorang fikir easy money kat situ, tapi dalam masa yang sama diorang dah habiskan masa buat melayan benda-benda yang macam tu. Padahal actually benda tu, sebab saya ada terbaca dekat Twitter, yang dulu Twitter lah, sekarang panggil X. Actually diorang dah pakat dah benda tu. So, siapa yang dia pilih tu actually sebenarnya Emang dia orang. kawan-kawan dia lah. Faham? Faham? Tapi dia nak naikkan nama dia, dia naikkan branding dia, naikkan viewer dia gunakan cara macam tu. Macam mana kita ni as a, nak kata audience lah kan, nak bawa budak-budak ni, nak create awareness among orang ni supaya macam janganlah ikut ni, sebab kita dah nampak, kita dah pernah lalui umur macam orang kan, macam orang baru nak rasa. So macam kita terdetik tau nak bantu, tapi kita tak tahu macam mana. Faham? Saya pernah cakap dengan seorang volunteer saya, sebab masa tu dia sangat admire dengan seorang, dia mengidolakanlah seorang influencer ni, which is saya tak mengenal betul influencer ni. sebab we know that benda tu content. Contohlah, nak kawan dia sakit, dia pergi, dia mandikan kawan dia, sampai kawan dia meninggal pun dia macam, the words kita orang pakai tu, sampai member meninggal pun kau menunggang member that kind of thing tau. Lepas tu dia macam, kenapa pula dia tunggang member? Dia tak faham. See, bila you tak ada that, you're not really educated, you tak boleh fikir tau. You tak boleh fikir benda tu content atau tidak. So logically lah, you pergi ke bumi orang, you nak ke macam dirakam dari awal sampai akhir, siap bawa van jenazah bagai kenapa Tok Siap Tok Bila tak ada kan? Macam tak logik lah kan. Macam kita, kalau kita nak macam ada what we call baik pun, macam mana kita dengan orang, dan kita berpisah di atas dunia ni pun, kita ada limit dia kot. Kita ada limit dia. Kita ada limit dia. So bila saya cakap, engkau idol kau orang ni, kau tak rasa ke dia menunggang member dia dah mati tu? So dia macam, asal pula? Budak. So dia macam, asal pula? Dia kata, dia, lepas tu bila dia cakap, dia macam, dia baru nampak. Lepas tu, macam mana kau boleh mengidolkan orang macam ni? Tapi itu yang dia suka. Sebab lifestyle dia boleh mewahkan girlfriend, isteri dia, whatever lah. So benda material things. Berbalik pada kalau kita buat sharing untuk bagi macam betul-betul tu. Okay, husband saya, dia gamers. Dia main Dota, dia main PUBG dulu semua. So one time, I think tahun 2000, sebelum kita ada anak, so dia mesti main game. So dia, kalau you boleh buka dekat Facebook, you akan jumpa Gaming Malaysia, lupa dah. So kat situ, dia selalu dah buat live main PUBG semua benda, and to create that viewers, dia buat macam tu lah. Dia buat easy man. Tapi masa tu dia tak buat duit, dia buat top up. Budak-budak ni suka lah top up. Marah je lah, tapi memang dia akan buat lah that draw tu semua, live draw semua tu. Tapi macam kita nampak tau apa benda tu, viewers tu naik dekat situ bila ada gift easy money. Another one, dia bukan bagi top up, apa benda, kalau PUBG punya I think UC tu, UC yes, dia bagi dah. Jadi seronok lah, boleh beli weapon lah whatever kan. So kita nampak kat situ ada, and then dia orang macam tunggu bila dah withdraw ke, so dia looking forward for that je. Lepas tu dia tak ada dah, tak ada. But saya rasa at the same time, diorang suka spending juga benda tu. Contoh kalau kita tengok kat TikTok kan, dia bagi gift kan, you are spending benda tu. Sebenarnya macam, buat apa you nak spend kat orang yang macam tak ada benda pun. Macam yang dia lawan tu, so saya pun tak faham. Tapi this is the kind of generation yang kita memang kena hadap. Macam so fikir macam, kenapa kau tak boleh bezakan orang ni sedang berkonten dan tidak. Dan semalam saya berfikir dalam kereta nak buat questionnaire dekat story, sebab saya macam, saya ada isu dengan, sebab saya kalau you tengok kat IG My Hero biasa-biasa je. Saya tak ada buat macam video betul-betul, tak ada. Sebab saya pernah buat dengan team partner Indonesia. Saya kata saya sangat skeptikal untuk buat video yang macam
Yelah, you mengkontenkan benda tu. Saya rasa ada macam, there is a thin line yang sangat sangat tak boleh saya buat. Saya rasa macam berdosa, maybe macam merepek. I do not know. So saya rasa tak boleh. Macam bagi dia orang, no, content lah so that ada orang donate, apa benda dan sebagainya. Saya macam, saya still nak ada orang yang boleh bagi satu jawapan kat saya yang content ni adalah macam halal lah kiranya. Saya rasa macam tak ada berkat bila berkonten ni. You akan pay the advertisement and such tau. Saya tak suka. Contohlah kalau saya nak bercerita tu, saya akan cerita genuinely yang macam, okay, hari ni aku masuk camp dengan keadaan sangat daif ni. Tapi saya tidak menunggang orang tu, kak, tolong buat lakonan macam ni yang akak tengah susah sangat. Saya tak boleh. Saya macam, saya rasa tak kena dengan jiwa saya. And then that's why saya try to question macam, perlu ke saya follow the trend sekarang? Ataupun saya just being orthodox as old school as possible macam tu kan? So saya tak tahu sebab kita nak attract tapi at the same time pun saya tahu kalau saya attract this current generation, diorang tak ada sangat duit untuk bagi donate, tapi saya nak create the awareness. So saya tak tahu, saya masih dah lama dah ni saya fikir, saya sangat tak gemar. Saya sangat tak gemar. Saya ada isu sikit sebab tu TikTok ni tak tahulah. saya masih sebab still tengok orang menari saya pening, saya macam okay, algoritma mungkin saya suka tengok masak-masak ke apa benda, tapi still saya rasa benda tu akan lalu kan, lalu juga kan. So macam sebab saya tahu konten masak tu lebih sedikit daripada yang lara tu. Lebih tak bermanfaat tu kan, which is macam kita mungkin kita boleh fikir ni yang tak elok lah bla bla, tapi yang the current generation macam mana kita nak tackle dia, macam you kena tapis macam mana sebab dia orang tak nak dengar. Dia hanya dia pick apa words yang dia nak dengar aje. Kalau orang yang tidak setuju dengan dia macam okay, whatever kau cakap, I don't care. Tu masalah. Itu memang masalah. Saya tak tahulah. Nanti saya tanyalah cikgu saya, kaunselor tu, saya nak tengok apa yang dia handle. Lama saya tak jumpa dia. Saya tanya nanti apa dia handle. Okey Puan, terima kasih. Maka dengan dua soalan terakhir yang telah dilontarkan kepada Puan Nadia Rahmat tadi, kita sudah pun hampir ke penghujungan sesi forum kita. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Nadia kerana dapat meluangkan masa untuk hadir dan sudi menyuarakan pendapat dan juga pandangan dari semua aspek. So dalam forum kita ni, moga kita juga akan mendapat something like ilmu untuk kita implement dalam kehidupan kita seharian. Jangan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Okey, insyaAllah. So nampaknya masa amat mencuburi kita. Sebelum berakhir, marilah kita sama-sama memberi sedikit tepukan untuk diri sendiri kerana berjaya dengan tekun untuk mendengar perbincangan kita hari ini. Bukan okey Puan, untuk itu juga saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada kawan-kawan, sahabat kerana support untuk kita punya program webinar hari inilah, terutama sekali ada di sini kita punya pensyarah untuk program kita, Miss Mazlina. Untuk kesimpulannya, mungkin perkara yang berkaitan dengan isu ini sebenarnya bukanlah satu perkara yang patut kita pandang remeh. And then setiap individu mempunyai tanggungjawab dalam membendung kemelut ini, dan mungkin daripada ini kita boleh mengelakkan sehingga dia menjadi satu bara dalam kita punya kelompok masyarakat. Sebelum kita menunding jari kepada mana-mana pihak, elok kita renung-renungkan sejenak. Lautan itu dunia, bahtera itu kita, kemudian itu agama, maka perihalilah bahtera daripada karam di lautan dunia. Ribuan terima kasih, selamat malam. Mungkin kita boleh ambil gambar sikit ya Puan. Kita ambil sesi bergambar bersama-sama lah untuk forum kita hari ini. Boleh onkan kamera kalau ada. Ikram. Okay. Okey Puan, terima kasih banyak-banyak Puan. Sama-sama. Selamat malam. Terima kasih Miss Mazlina. Assalamualaikum, selamat malam. Dan juga rakan-rakan. Terima kasih sudi sekali lagi sama kami.